Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pengurus-pengurus yang berbahagia. Saya Nurul Syakila selaku pemegang jawatan pengurus besar Cawangan akan memulakan sesi mesyuarat kita pada hari ini. Sebelum itu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada setiap pengurus kerana telah menghadiri sesi mesyuarat kita pada hari ini. Seperti yang sudah maklum, syarikat Seri Manahang merupakan syarikat yang terkenal di Malaysia yang mengeluarkan pelbagai jenis tudung dan mampu memenuhi kehendak pengguna. Dengan ini, kita akan mengembangkan syarikat dengan membuka cawangan baharu di Sabah dan peruntukan dana sebanyak RM1 juta untuk dibagikan kepada setiap jabatan, dan pada kali ini kita akan mengadakan mesyuarat pengurusan tertinggi cawangan. Saya berharap semua ketua jabatan dapat memberi kerjasama agar mesyuarat kita dapat dilaksanakan dengan jayanya. Saya juga berharap visi dan misi syarikat ini dapat tercapai, di mana visi syarikat ini ialah menjadi sebuah syarikat pengeluaran tudung berasaskan kain yang berkualiti tinggi dan mampu bersaing sehingga ke pasaran antarabangsa. Manakala misi syarikat kita pula ialah menawarkan kualiti yang terbaik dan harga yang berpatutan kepada pelanggan. Tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita meneruskan minit mesyuarat kita dengan menjemput pengurus cawangan untuk membentangkan belanjawan-belanjawan yang diperlukan. Silakan. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada pengurus setiap jabatan dan pengurus besar cawangan Tuan Nurul Syakila. Saya Syarul Syahina selaku pengurus cawangan akan membentangkan jumlah peruntukan yang diperlukan oleh Jabatan Keuangan bagi membuka cawangan baharu kita di Sabah. Pengurus cawangan sememangnya penting untuk memastikan sumber kewangan yang terdekat dapat diambilkan dan dibelanjakan untuk aktiviti perniagaan yang boleh menjanakan keuntungan dan meningkatkan produktiviti. Pembukaan Sari Manahang memerlukan perniagaan untuk membeli aset tetap yang baru. Antaranya ialah pembelian premis yang bernilai RM250.000. Selain itu, perniagaan turut memerlukan kenderaan baharu bagi kegunaan menghantar barang kepada pelanggan dan pengambilan barang daripada pembekal. Setelah kajian dilakukan, saya telah memilih Toyota Vios yang bernilai RM50.000 kerana sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan. Seterusnya, perniagaan juga perlu membeli perabot dan alatan pejabat bagi digunakan di cawangan baru kita. Anggaran bagi aset-aset kita ini ialah RM38.000 dan RM15.000. Tambahan lagi, mesin baharu perlu dibeli supaya proses pembuatan produk dapat dilaksanakan dan berjalan dengan lancar, dan mesin tersebut bernilai RM30.000. Keseluruhan peruntukan yang diperlukan oleh Jabatan Keuangan ialah RM383.000. Saya harap pengurus besar dapat mempertimbangkan dana yang diperlukan. Sekian daripada saya. Baiklah, terima kasih kepada pengurus keuangan atas cadangan yang baik sebentar tadi. Saya seterusnya memberi peluang kepada pengurus pemasaran bagi membentangkan perancangan beliau. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Ariana selaku pengurus pemasaran. Jadi tanpa membuang masa, saya akan membentangkan kos yang saya perlukan bagi melancarkan aktiviti promosi dengan menggunakan kaedah promosi seperti periklanan dan promosi jualan untuk menarik minat pelanggan terhadap produk yang kita jual. Oleh itu, saya telah menyediakan maklumat dan dokumen yang lengkap untuk meyakinkan Puan Syakila untuk bersetuju dengan kos yang telah saya anggarkan. Maka secara keseluruhan, saya telah menganggap kos yang diperlukan untuk aktiviti pemasaran iaitu periklanan dan promosi jualan sebanyak RM150.000. Ini kerana kos untuk melakukan periklanan di pelbagai media seperti televisyen, media cetak dan internet memerlukan kos yang amat tinggi. Seperti sedia maklum, kita perlulah melakukan aktiviti
pengiklanan secara besar-besaran agar dapat menarik minat pelanggan daripada seluruh Malaysia maupun luar negara. Melalui aktiviti periklanan ini, pulangan modal dapat diperoleh sejurus meluaskan pasaran sehingga peringkat domestik. Baiklah, terima kasih pengurus pengeluaran. Memang sudah tidak dinafikan lagi bahawa teknik dan cara yang efektif sememangnya signifikan bagi pengurus pengeluaran memasarkan produk kita sehingga peringkat domestik. Baiklah, kita teruskan minit masyarakat kita dengan mendengar punca daripada pengurus pengeluaran. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada pengurus setiap jabatan dan juga pengurus besar keuangan. Saya Nurul Syahizah selaku pengurus pengeluaran ingin mengemukakan beberapa perkara. Antaranya ialah berkaitan dengan stok barang jualan, di mana stok yang disediakan dan dikeluarkan perlu dipastikan mencukupi bagi memenuhi permintaan pelanggan dalam tingkat pasaran tertentu. Hal ini bagi membolehkan tingkat keuntungan dan juga produktiviti perniagaan dapat ditingkatkan. Seperti yang diketahui, Sariman Ahang eksklusif ini akan mengeluarkan beberapa jenis tudung yang dapat menarik perhatian masyarakat, terutamanya remaja perempuan dan juga wanita dewasa. Contohnya, tudung bercorak, berjenis cotton, tudung berjersey, bawal dan juga lain-lain lagi. Selain itu juga kita harus mengimbangi kualiti produk, kos penghantaran dan juga teknologi dalam proses pengeluaran tudung inilah. Kos yang diperlukan ialah sebanyak RM280,000. Selain itu juga, syarikat kita mungkin boleh mengeluarkan jenis barangan sampingan yang lain, sebagai contoh scarf dan juga stocking sebagai barangan tambahan agar menarik minat masyarakat untuk terus membeli barangan syarikat kita ini. Hal ini akan menyebabkan masyarakat tidak terikat dengan hanya satu jenis barangan apabila berbelanja, sekaligus memberikan pulangan bonus kepada pihak syarikat kita. Kos yang diperlukan bagi barangan sampingan ini ialah sebanyak RM20,000 sahaja. Saya berharap pengurus besar dapat mempertimbangkan dana yang diperlukan. Secara keseluruhannya, kos yang diperlukan bagi jabatan pengeluaran hanyalah RM300,000. Sekian dari saya. Baiklah, terima kasih kepada pengurus pengeluaran kerana telah membentangkan idea yang sangat bernas sebelah tadi. Namun sebelum itu, marilah kita mendengar hujah daripada pengurus pengeluaran. Selamat sejahtera saya ucapkan. Saya Shoni selaku pengurus sumber manusia akan membentangkan berkenaan dan yang diperlukan berkaitan dengan sumber manusia di syarikat kita. Sebelum itu, saya akan menerangkan objektif saya untuk memastikan pengalihan sumber manusia dilakukan secara berkesan dan efektif, serta untuk mengekalkan tenaga pekerja yang berprestasi tinggi dan menjamin kebajikan pekerja sentiasa dijaga agar matlamat syarikat dapat tercapai dengan jayanya. Untuk mencapai objektif saya ini, saya ingin mendapat komitmen daripada Puan Nurul Syakila untuk melakukan beberapa perkara. Antaranya ialah saya bercadang untuk menggunakan pekerja yang sedia ada. Hal ini demikian kerana pekerja baharu memerlukan dana yang lebih tinggi dan mengambil masa yang lebih panjang untuk mempelajari sesuatu yang baru. Saya juga bercadang mengambil 20 orang pekerja untuk kerja kali ini dengan anggaran jumlah gaji RM1,500 seorang. Selain itu, saya juga bercadang untuk pemberian bonus sebanyak RM500 perlulah dilakukan 2 hingga 3 bulan setahun. Hal ini dilakukan agar pekerja akan lebih bersemangat dan bermotivasi untuk bekerja serta sentiasa berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka. Seterusnya, peruntukan juga diperlukan bagi mengadakan program bersama pekerja. Program ini dilakukan bagi membincangkan setiap perkara atau masalah yang berlaku dalam perniagaan. Melalui program ini,
Kerja juga boleh meluahkan ketidakpuashatian mereka agar masalah perselisihan faham dan persekitaran yang kondusif dapat diatasi supaya aktiviti perniagaan dapat berjalan dengan lancar. Maka jumlah dana yang diperlukan ialah RM200,000. Saya sebagai pengurus sumber manusia juga berharap agar Puan Nurul Shakila mempertimbangkan kos-kos yang telah saya kemukakan. Sekian daripada saya. Baiklah, terima kasih pengurus sumber manusia dan juga terima kasih kepada pengurus-pengurus atas cadangan yang telah diutarakan sebentar tadi. Saya telah pun menjumlahkan ke semua peruntukan yang telah disarankan tadi dan saya mendapati bahawa ianya telah pun melebihi daripada peruntukan yang diberikan, iaitu sebanyak RM1,033,000. Hal ini menyebabkan kita harus melakukan sedikit penambahbaikan ataupun pengurangan daripada setiap jabatan pengurusan. Terima kasih kepada setiap pengurus dan saya berharap ada penambahbaikan yang akan diutarakan daripada setiap pengurus pada minit mesyuarat kita yang akan datang. Terima kasih. Baiklah, minit mesyuarat kita teruskan dengan mendengar beberapa penambahbaikan yang akan diberikan daripada setiap pengurus. Kita mulakan dengan pengurus pemasaran. Silakan. Setelah meneliti semula anggaran kos yang telah saya buat beberapa hari yang lalu, periklanan di televisyen dengan merekrut model seperti Nelofa dan menjalankan aktiviti pengiklanan hanya di media sosial sahaja. Seperti di aplikasi TikTok, Instagram dan Facebook, periklanan di media sosial juga dikesan efektif kerana dapat menarik minat ramai belia yang menggunakan aplikasi tersebut. Maka dari itu, kita tidak perlu mengeluarkan kos yang tinggi dengan membuat periklanan di televisyen. Keseluruhan kos yang dapat saya kurangkan adalah sebanyak RM30,000. Dengan itu, kos bagi jabatan pemasaran gunakan ialah RM120,000. Baiklah, terima kasih pengurus pemasaran. Memang tidak dinafikan lagi bahawa pengiklanan di media sosial dikesan efektif kerana ia meliputi skop yang luas. Seterusnya, mari kita mendengar pandangan daripada pengurus pemasaran. Setelah meneliti semula, anggaran kos yang telah saya buat beberapa hari yang lalu telah didapati bahawa kos yang digunakan telah melebihi anggaran sebenar. Oleh itu, ingin saya membuat pengubahsuaian dalam aspek barangan sampingan yang terjual dalam syarikat kita ini. Memang tidak dinafikan bahawa barangan sampingan seperti skarf dan stoking itu sangat memberikan pulangan yang lumayan kerana mempunyai ketertarikan untuk menarik perhatian pelanggan. Namun, saya ingin mengurangkan kos pengeluaran barangan sampingan tersebut, yaitu sebanyak RM10,000. Dengan ini, jabatan pengeluaran menggunakan kos sebanyak RM280,000 sahaja. Sekian. Baiklah, nampaknya setelah saya meneliti peruntukan dan penambahbaikan daripada hujah-hujah serta pengurus periklanan, saya mendapati lagi bahawa terdapat kelebihan sebanyak RM10,000 daripada peruntukan RM1 juta untuk menjaga cawangan kita di Sabah Kelab. Oleh itu, mari kita mendengar hujah-hujah yang mungkin pengurus keuangan atau pengurus sumber manusia boleh berikan. Silakan. Setelah meneliti, saya berpandangan bahawa kita perlu menambah peruntukan bagi mesin sebanyak RM10,000 yang akan digunakan untuk proses pembuatan dan pemprosesan tudung seperti mesin jahit, mesin cetak tudung, dan sebagainya. Hal ini secara tidak langsung dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan mampu memperoleh keuntungan yang lumayan bagi cawangan perniagaan sari manama yang akan dibuka di sana. Itu sahaja. Baiklah, bagaimana pula dengan pendapat pengurus sumber manusia? Saya berpendapat bahawa peruntukan yang telah saya lakukan tidak memerlukan sebarang penambahbaikan dan pengubahsuaian. Hal ini kerana 20 orang pekerja yang diambil adalah sedia ada dan sudah tentu berkemahiran dan juga berpengalaman. Maka daripada itu, peruntukan yang dilakukan mencukupi kerana tidak memerlukan sebarang latihan dan kursus.
Baiklah, kita teruskan mini pengasyarat kita dengan membuat satu kesimpulan berdasarkan cadangan dan penambahbaikan yang telah diutarakan sebentar tadi. Dengan ini, saya akan membuat pengesahan daripada peruntukan yang telah dilakukan oleh setiap pengurus. Kita mulakan dengan pengurus pengeluaran yaitu sebanyak RM280,000, benar? Benar. Pengurus pemasaran sebanyak RM120,000, Setuju. pengurus keuangan sebanyak RM393,000, tepat. Dan pengurus sumber manusia sebanyak RM200,000. Betul. Baiklah, saya telah pun menjumlahkan secara keseluruhan cadangan-cadangan peruntukan yang telah dilakukan adalah memenuhi syarat bagi peruntukan yang diberikan, iaitu sebanyak RM1 juta, termasuk penambahbaikan dan pengubahsuaian yang telah dilakukan oleh pengurus masing-masing. Dengan ini saya berharap pembukaan baharu cawangan kita di Sabah kelak berjalan dengan lancar. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih atas komitmen dan cadangan yang bernas daripada setiap pengurus sepanjang mesyuarat dilaksanakan. Terima kasih.